Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Pada video kali ini, kami akan menerangkan tentang tajuk tugasan kajian kami iaitu keberkesanan perniagaan melalui platform TikTok. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Ahmad Arif, Haziq Imran, Anas Daniel, Nur Alia Afiqah, Nurul Nadirah dan juga Nur Zahirah Iklimah. Pengenalan, 86% rakyat Malaysia iaitu dengan bilangan 28 juta orang aktif menggunakan media sosial dan dicatatkan bilangan pengguna meningkat sebanyak 2 juta atau 7% dalam tempoh setahun dari tahun 2020. Untuk kajian ini, TikTok adalah aplikasi yang memberikan kesan unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang kreatif. Aplikasi sosial video pendek ini memiliki sokongan muzik yang banyak sehingga penggunanya dapat melakukan dengan cara mereka dengan tarian dan gaya bebas. Aplikasi TikTok memberikan pelbagai kelebihan dan kekurangan kepada pengguna apabila pengguna mempraktikkan di dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, terdapat pengguna yang menjadikan platform media sosial TikTok sebagai sumber mencari rezeki kerana TikTok menyediakan pelbagai kemudahan kepada peniaga-peniaga yang ingin menjalankan perniagaan digital di platform TikTok. Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji golongan usia yang cenderung untuk melakukan pembelian di platform TikTok dan juga mengkaji keberkesanan perniagaan TikTok kepada pengguna. Berikut merupakan kajian literatur mengenai tajuk tugasan ini iaitu demografi umur pengguna TikTok. Kajian mendapati bahawa golongan muda dilihat lebih kerap menggunakan media sosial seperti TikTok. Yang kedua ialah servis penyiaran secara langsung iaitu kajian mendapati bahawa faktor perbualan interaktif melalui fungsi chat ketika penyiaran langsung memberi kesan positif. Dan yang ketiga ialah tarikan kognitif daripada video iaitu kajian mendapati bahawa perniagaan kecil dalam sasaran TikTok sangat berkesan disebabkan faktor bunyi, hashtag serta jumlah tontonan yang tinggi. Seterusnya adalah pengaruh fungsi perkongsian pautan video dan ikon media sosial iaitu kajian mendapati bahawa fungsi perkongsian pautan video di media sosial seperti TikTok mampu meningkatkan trafik pengguna dan tarikan penonton. Yang akhir sekali ialah keberuntungan jenama berdasarkan algoritma platform TikTok iaitu kajian mendapati bahawa aplikasi TikTok sejak awal 2022 telah dibuat turun sebanyak 176 juta yang menjadikan aplikasi TikTok sebagai platform yang kelima tertinggi. Seterusnya ialah metodologi kajian. Data kajian ini diperoleh melalui sumber primer iaitu soal selidik daripada responden seramai 100 orang yang dipilih berdasarkan non-probability sampling dengan menggunakan kaedah convenience sampling method. Kajian ini dijalankan sepenuhnya secara atas talian menggunakan Google Form dan mempunyai 3 bahagian. Bahagian A adalah berkaitan dengan demografi responden, bahagian B terdiri daripada demografi kepenggunaan TikTok, bahagian C pula mengenai keberkesanan perniagaan TikTok kepada pengguna yang terdiri daripada tarikan kognitif pemasaran, servis penyiaran secara langsung, impak pemasaran media sosial, keberuntungan jenama berdasarkan algoritma platform TikTok dan akhir sekali pandangan pengguna terhadap TikTok Shop yang kesemuanya diukur menggunakan kaedah skala Likert. Sekarang saya akan membentangkan tentang demografi responden. Okey, bagi Argentina, golongan wanita lebih beramai menyertai kajian ini iaitu sebanyak 63% berbanding lelaki yang hanya 37% sahaja. Bagi status pekerjaan pula, sebanyak 58% bagi pelajar telah menyertai soal selidik ini. Jadi pelajar ini terdiri daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pelajar universiti ataupun kolej swasta yang lain. Bagi mereka yang bekerja pula hanya 34% sahaja yang menyertai soal selidik bagi kajian ini, manakala selebihnya iaitu 8% adalah bagi mereka yang tidak bekerja. Bagi peringkat umur responden pula, mereka yang berumur 13 hingga 25 tahun telah menunjukkan bilangan majoriti yang mengikuti perkembangan semasa dalam aplikasi TikTok iaitu sebanyak 82% lebih banyak berbanding mereka yang berumur 26 hingga 38 tahun dan juga bagi mereka yang berumur 42 tahun ke atas. Hal ini dibuktikan apabila mereka yang berumur 26 hingga 38 tahun ini hanya
hanya mengikuti perkembangan semasa di aplikasi TikTok hanyalah sebanyak 8% sahaja, manakala bagi mereka yang berumur 42 tahun ke atas adalah sebanyak 9% sahaja. Seterusnya, saya akan menerangkan analisis berkaitan maklumat golongan usia yang cenderung melakukan pembelian di platform TikTok. Melalui carta ini telah menunjukkan tujuan menggunakan aplikasi TikTok. Melalui carta ini, hiburan telah mencatat peratusan yang tertinggi iaitu sebanyak 83% yang diikuti dengan pembelajaran iaitu sebanyak 51%. Manakala, responden juga menggunakan aplikasi TikTok supaya menjalankan perniagaan mereka di atas talian iaitu sebanyak 17%. Jadual di atas telah mencatatkan bahawa respon melalui kajian lebih banyak menghabiskan 1 jam hingga 3 jam semasa menggunakan aplikasi TikTok yang dicatatkan sebanyak 47%. Manakala ini sangat luar jangka kerana sebanyak 5% respon telah menghabiskan masa 7 jam dalam aplikasi TikTok. Berdasarkan Rajah 1, hampir semua responden tertarik dengan periklanan yang berada di aplikasi TikTok iaitu seramai 55% telah bersetuju bahawa iklan pemasaran yang berada di aplikasi TikTok amat menarik minat responden, manakala seramai 34% tidak pasti bahawa periklanan di TikTok adalah menarik. Selain itu, Rajah 2 telah mendapat kajian bahawa seramai 79% telah mengenali TikTok Shop yang merupakan satu platform pembelian atas talian di aplikasi TikTok. Manakala sebanyak 15% responden tidak mengetahui tentang pembelian di TikTok Shop dan selebihnya iaitu 6% dari kalangan responden memberi jawapan kemungkinan. Jelaslah di sini bahawa pengguna TikTok menyedari tentang kewujudan sistem pembelian di TikTok yang dikenali sebagai TikTok Shop. Melalui rajah ini juga telah menunjukkan hasil soal sidik yang menunjukkan kekerapan responden dalam membuat pembelian di TikTok Shop. Daripada penyelidikan telah mencatatkan seramai 44% responden tidak pernah melakukan pembelian di TikTok Shop, manakala seramai 39% responden jarang melibatkan diri dalam pembelian di TikTok Shop. Namun selebihnya iaitu sebanyak 17% telah kerap membuat pembelian di TikTok Shop. Hal ini dapat dijelaskan bahawa walaupun ramai mengenali platform TikTok Shop, akan tetapi TikTok Shop belum mendapat kepercayaan ramai tentang penjualan di TikTok kerana platform ini baru lagi dikenali. Kita teruskan dengan objektif kedua iaitu keberkesanan perniagaan TikTok kepada pengguna. Melalui pemboleh ubah pertama iaitu tarikan kognitif daripada video pemasaran, pada penyataan 1, seramai 61% yang sangat bersetuju bahawa mereka sangat cenderung melihat video yang berkualiti, unik dan mudah difahami. Bagi penyataan kedua pula, seramai 63% sangat bersetuju bahawa visual dan audio pemasaran sangat menarik perhatian pengguna. Dan penyataan terakhir sekali adalah seramai 35% yang bersetuju bahawa fungsi hashtag akan menarik perhatian mereka serta mempengaruhi pertontonan mereka. Servis penyiaran secara langsung ataupun live streaming. Majoriti responden bersetuju bahawa live streaming oleh influencer meyakinkan mereka untuk membuat pembelian di TikTok Shop. Yang kedua, majoriti responden juga bersetuju bahawa fungsi chat di TikTok semasa tempoh live streaming membolehkan perbualan secara interaktif dapat dilakukan. Dan yang ketiga, majoriti responden turut bersetuju bahawa pendedahan produk yang jelas dari segi fungsi, rupa dan harga mendorong mereka untuk melakukan pembelian produk semasa tempoh live streaming. Bagi soalan pertama di dalam sektor impak pemasaran media sosial TikTok iaitu berkenaan saya sering berkongsi pautan TikTok kepada kenalan terdekat iaitu seramai 38% responden yang teramai memilih sangat bersetuju menunjukkan majoriti pengguna TikTok gemar untuk mengongsikan pautan TikTok. 34% responden bersetuju, 11% yang bersifat ala kadar dan menunjukkan bahawa mereka hanya mengongsikan pautan secara berkala dan 11% yang lainnya juga tidak bersetuju mengongsikan pautan TikTok pada orang lain. 6% responden merupakan jumlah yang paling minoriti yang menunjukkan mereka langsung tidak berminat serta tidak pernah untuk mengongsikan pautan TikTok.
Pemasaran melalui media sosial hanya memerlukan modal yang rendah iaitu relevan apabila jawapan dari responden kebanyakannya sangat bersetuju iaitu sebanyak 42% responden mengatakan kos yang diguna pakai untuk memasarkan secara atas talian adalah jauh lebih rendah dari memasarkan dan menjualkannya secara fizikal. Manakala 38% responden juga yakin tentang modal yang rendah diguna pakai dalam pemasaran melalui media. 18% responden berpendapat bahawa mereka tidak pasti sama ada modal yang diperlukan bagi memasarkan produk atau servis peniaga itu lebih rendah melalui media sosial atau sebaliknya. 2% responden sangat tidak bersetuju. Bagi soalan yang terakhir, di dalam segmen impak pemasaran media sosial iaitu pemasaran melalui media sosial berupaya meningkatkan kesedaran pengguna terhadap produk dengan lebih efektif berbanding pemasaran tradisional dapat membuktikan keberkesanan apabila jumlah yang sangat bersetuju adalah 41% responden dan bersetuju adalah 43% responden. 13% responden berpendapat mereka masih ragu-ragu, mungkin kerana pernah berlakunya penipuan online dan sebagainya. 2% tidak bersetuju dan 1% sangat tidak bersetuju. Seterusnya ialah keberuntungan jenama berdasarkan algoritma platform TikTok. Majoriti responden bersetuju bahawa mereka pernah melihat video pemasaran berjenama baharu semasa menggunakan TikTok. Majoriti responden juga merasakan video pemasaran yang mereka lihat menepati cita rasa mereka dan majoriti responden sangat bersetuju bahawa video pemasaran mampu meningkatkan kadar pemasaran produk peniaga-peniaga kecil. Di bahagian ini, kami juga meminta responden untuk memberikan pandangan mereka berkenaan penggunaan kedai di TikTok atau dikenali sebagai TikTok Shop. Ramai responden telah memberikan pandangan yang positif terhadap penggunaan TikTok Shop. Jadi, ada di antara mereka mengatakan bahawa mereka dapat menjimatkan wang kerana di aplikasi ini mereka telah menyediakan voucher yang lebih banyak berbanding aplikasi membeli belah yang lain. Namun, terdapat juga pandangan negatif pengguna terhadap TikTok Shop ini. Ada yang menyatakan bahawa perniagaan yang dijalankan di TikTok ini adalah tidak bersesuaian kerana TikTok adalah merupakan satu aplikasi yang hanya berteraskan hiburan sahaja dan bukanlah tempat untuk berniaga. Jadi perkara ini telah menimbulkan rasa tidak senang dalam kalangan pengguna TikTok. Hasil kajian iaitu perniagaan di atas TikTok telah membuka jaringan perniagaan secara meluas kepada penduduk masyarakat. Oleh itu, majoriti responden telah bersetuju bahawa TikTok merupakan media sosial yang melakukan periklanan produk. Oleh itu, TikTok juga telah memberi tawaran yang menarik seperti penghantaran percuma dan potongan harga bagi sesuatu produk. Oleh hal demikian, para peniaga tidak perlu menanggung kos potongan harga tersebut, bahkan TikTok sendiri yang akan perlu menanggung kos tersebut. Seterusnya, yang kedua, tarikan konektif daripada video pemasaran di TikTok menunjukkan keberkesanan pemasaran di TikTok. Menurut kajian lepas iaitu Ngok dan Mai telah menyatakan bahawa iklan yang disiarkan perlulah ringkas, unik, mudah supaya difahami dan meyakinkan pelanggan supaya membuat pembelian produk tersebut. Responden juga telah bersetuju iaitu sebanyak 61% bahawa video dan audio visual dapat menarik perhatian pengguna sekaligus memahami periklanan melalui video. Yang ketiga, kami juga telah membuat kajian iaitu ke atas golongan usia dalam membuat pembelian di TikTok Shop. Menurut kajian George, Maria dan Anna telah menyatakan bahawa TikTok ini telah menjadi pilihan bagi orang muda. Dan menurut kajian responden yang kami kaji iaitu sebanyak 79% telah menghabiskan masa mereka iaitu 1 jam sehingga 3 jam di aplikasi TikTok. Oleh itu, tidak mustahillah sepanjang mereka melayani
TikTok, diorang juga akan tertarik dengan periklanan atau pemasaran di TikTok Shop. Bagi servis penyiaran secara langsung memberikan impak yang besar bagi pengguna mengenai pembeliannya di aplikasi TikTok ini kerana pengguna mengatakan bahawa pendedahan produk yang jelas dari segi fungsi, rupa dan harga mendorong pengguna untuk melakukan pembelian semasa tempoh live streaming. Ini kerana pengguna akan mempercayai apabila influencer menunjukkan produk yang dijualnya dengan cara yang betul serta dapat meyakinkan pengguna untuk membeli produk itu menerusi live streaming. Sebanyak 47% pengguna bersetuju terhadap kenyataan itu. Yang kelima, keberuntungan jenama berdasarkan algoritma telah menunjukkan keberkesanan perniagaan di platform TikTok kerana melalui hasil kajian telah didapati bahawa ramai bersetuju dan sangat bersetuju tentang video pemasaran yang berjenama dapat dilihat di platform TikTok. Hal ini tidak mustahil para peniaga yang berjenama mengambil peluang ini untuk memasarkan produk mereka di dalam TikTok dan menambah lagi sasaran kumpulan mereka. Pemasaran produk video juga telah mempengaruhi pembeli kerana melalui kajian selidik seramai 43 responden bersetuju bahawa video pemasaran yang berjenama dapat dilihat semasa mereka menggunakan TikTok. Di samping itu, impak pemasaran media sosial juga salah satu keberkesanan dalam membuat perniagaan di TikTok kerana telah menjadi tumpuan para pengguna pada masa kini. Melalui TikTok ini juga telah memudahkan para pengguna menyampaikan atau berkongsi info dan maklumat berkaitan produk. Dari hasil kaji selidik telah mencatatkan bahawa seramai 38% telah bersetuju bahawa mereka sering berkongsi pautan TikTok kepada kenalan terdekat. Melalui pemasaran media sosial, para peniaga hanya perlu menanggung kos yang rendah yang dinyatakan oleh Ajina pada tahun 2000. Yang terakhir adalah platform TikTok menjadi tapak pemasaran perniagaan. Masih lagi responden yang tidak bersetuju jika platform TikTok ini dijadikan satu platform e-perdagangan kerana platform responden telah menghujahkan bahawa objektif TikTok pada asalnya adalah platform hiburan yang diketengahkan semasa berlakunya pandemik, akan tetapi pada masa kini terlalu banyak video yang lalu di laman mereka iaitu FYP adalah mempromosikan produk atau barangan jualan dan semakin kurang berkaitan dengan hiburan. Manakala 98% responden bersetuju dengan platform TikTok dijadikan sebagai tapak pemasaran perniagaan kerana TikTok terlalu banyak memberikan kelebihan kepada pengguna, pembeli dan penjual dari segi voucher penghantaran percuma, potongan harga yang begitu banyak ketika live streaming. Berdasarkan daripada kajian ini, terdapat beberapa implikasi yang boleh dikemukakan. Antaranya ialah dapat dijadikan rujukan pada masa hadapan. Dan juga kajian ini masih belum ada kajian berkenaan kesan aplikasi TikTok kepada perniagaan di Malaysia. Bagi had kajian pihak responden kerana ada di antara responden yang tidak bersetuju bahawa TikTok boleh dijadikan satu platform untuk berniaga. Seterusnya, kami tidak menghadkan tentang siapa yang boleh mengisi Google Form tersebut, sama ada penjual atau pembeli atau mereka yang menggunakan platform itu sebagai medium hiburan. Akhir sekali, setiap ahli kumpulan kami melakukan kajian ini secara berasingan kerana kesukaran bersemuka.